Akhirnya saya jumpa soalan ni. Jadi guys, saya nak jawab soalan ni. Ini adalah soalan yang sangat special Korang make sure save video ni, sebab aku nak meleraikan kontroversi ni once and for all. Okay, sekarang kita cerita pasal soal sejarah sikit. Right, kempen inflasi sifar wawasan kita ni, sebenarnya kempen ni dilaksanakan pada sekitar tahun 1990-an lah, ataupun hujung 1990-an. Pada masa tu, saya masih bersekolah lagi. Jadi saya tak tahu tu apa itu kempen inflasi sifar wawasan kita. Yang saya tahu, kempen inflasi sifar ni cuma nak turunkan harga. Pada masa tu, ada pertandingan poster inflasi sifar lah kan. Siapa geng-geng pada time tu memang tahu lah. Bahkan tetapi, satu peristiwa yang mengejutkan telah berlaku apabila saya melanjutkan pelajaran. Saya buat degree ekonomi pada masa tu, sekitar tahun 2001 ke macam tu. Dekat situlah baru saya tahu bahawa kempen inflasi sifar wawasan kita tu adalah technically wrong. Semua lecturer cakap itu adalah kempen yang salah. Saya tak puas hati. Saya pergi library, saya pergi cari semua buku-buku ekonomi yang cerita pasal inflation. Kemudian baru saya sedar pada masa tu, actually betul lah, inflation tak boleh zero. Okay guys, korang kena faham bahawa the world we live today dan Malaysia pada hari ni tak sama macam Malaysia pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an, kita didorong oleh satu kepercayaan yang mana the government is always right. Semua perkara yang dicakap oleh kerajaan, semuanya betul. Korang jangan lawan kerajaan pada masa tu. Kenapa? Korang tanyalah senior-senior semua. Jadi, apa saja yang disuap oleh government pada masa tu, kita kena terima. Keadaan ni jauh berbeza pada hari ni. Yang mana, pada hari ni, kita punya transparansi dalam information ni dah terbuka. Saya bagi contoh lah, pada hari ni, pembangkang mendapat publicity dan tempat dekat media utama yang mana keadaan ni tak pernah berlaku pada tahun 1990-an. Pada time tu korang tak nampak lah pembangkang ni semua. Information, semua dikontrol oleh government. Jadi siapa yang berani bersuara pada masa tu? Even golongan academician pun diam je. Even they know it's technically wrong. Tapi pada hari ni kita dekat TikTok, pung pang boleh mengkritik dasar kerajaan dengan terbuka tau. Okay, sekarang aku jawab. Kenapa inflation tak boleh berada dekat paras kosong? Apabila inflation berada dekat level 0%, there is high possibility, high chances that the economy will slip into deflation. Dia punya risk untuk masuk ke dalam perangkap deflation tu sangat tinggi. Kalau inflation dekat paras 0%. Deflation bermaksud inflation akan berada dekat paras negatif. Kenapa dia ada risiko? Aku explain. Once the inflation rate terus drop menghampiri kosong dan kemudian dia capai kosong. Based on rational expectations macroeconomics, orang akan stop membeli. Kenapa? Sebab pada ketika inflation rate konsisten jatuh sampai level 0%, dalam kepala orang akan fikir, aku tak perlu beli sekarang, baik aku menangguhkan pembelian because aku percaya harga akan terus drop. That is what we call as rational expectations di dalam macroeconomics. Apabila harga jatuh, orang cakap, tak apa, nanti, relax. Harga akan jatuh lagi. Bila jatuh, aku akan beli. Itu akan menyebabkan orang menangguhkan pembelian. Ekonomi kita tak bergerak. Bila dia pergi 0%, ada high chances dia akan pergi ke negatif. Okey, jom aku buktikan. Tak payah susah-susah. Kita tengok apa yang berlaku sekarang ni dekat China. Kalau korang nak tahu, sekarang ni dekat China telah berlaku deflation. Iaitu inflation berada dekat paras negatif di bawah 0%. Ramai pakar ekonomi sudah bagi warning China punya deflation ni might spread kepada ekonomi global dan efek global economic growth. Korang tengok inflation China pada Julai dah masuk negatif. Perhatikan betul-betul guys. Akan tetapi kau tengok ni pada bulan Jun, berapa dia punya inflation? 0%. Apabila dia berada di paras 0%, high chances untuk dia slip into deflation. Alright guys, korang nampak kan kenapa inflation tak boleh berada dekat level 0%? Even if inflation negara kita slip into 0%, slip into negative, pada masa tu korang akan tengok BNM akan start bertindak. Sebab dia tidak boleh benarkan ekonomi kita ni berada dekat inflation yang sangat rendah macam tu. Sekali lagi guys, inflation yang sihat adalah antara 1% hingga 2%. Ini adalah yang banyak dipersetujui oleh ahli ekonomi yang mana ia dianggap inflation yang sihat.